Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Encik Muiz dan rakan-rakan. Pada hari ini kami akan membentangkan tentang tugasan rancangan pengajaran harian yang bertajuk Sukan Kriket. Saya, Cikgu Muhammad Akmal bin Jaini, akan membentangkan di fasa pengenalan. Tetapi sebelum itu, tugasan rancangan pengajaran harian ini akan dijalankan pada minggu kedua yang bertarikh pada 16 Mac tahun 2020 pada hari Isnin di tingkatan 2 pada pukul 8 pagi sehingga 9.40 pagi. Di standard kandungan, murid akan diajar melakukan kemahiran asas kriket dengan betul, dan kedua, mengaplikasikan pengetahuan konsep pergerakan dan prinsip mekanik dalam kemahiran asas sukan kriket, dan yang ketiga, menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab kendiri semasa melakukan aktiviti fizikal. Di standard pembelajaran, iaitu di sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat 3 perkara ini, iaitu yang pertama adalah psikomotor, di mana mereka akan melakukan pelbagai kemahiran bowling dalam situasi permainan, dan yang kedua adalah kognitif, iaitu di mana mereka akan dapat menjelaskan kepentingan ketinggian pelepasan bola semasa bowling, dan yang ketiga iaitu efektif, di mana mereka akan dapat menunjukkan keyakinan semasa melakukan aktiviti fizikal. Seterusnya adalah aktiviti pembelajaran dan pemudajaraan PDPC, iaitu ringkasan aktiviti, di mana kami telah bahagikan kepada 4 fasa. Fasa yang pertama adalah fasa pengenalan yang terdapat pada set induksi, iaitu kami akan menjalankan aktiviti menangkap dan membowling bersama rakan secara berpasangan. Dan di fasa perkembangan pula, kami akan menjalankan 2 jenis variasi. Yang pertama adalah bowling statik dan yang kedua adalah lari landas. Dan di fasa kemuncak, kami akan menjalankan aktiviti membowling ke arah target Conskidler. Dan di fasa penutup, kami akan membuat pelajar akan membuat rumusan dan guru akan membuat pengukuhan pengetahuan terhadap pelajar. Seterusnya di lampiran A, iaitu di fasa pengenalan, guru akan melaksanakan aktiviti membaling dan menangkap bersama rakan secara berpasangan, di mana aktiviti ini dia menggunakan praktis jenis bervariasi, iaitu lakuan membowling dan juga menangkap dilakukan dalam 2 variasi yang berbeza, iaitu membowling secara statik dan juga membowling secara berlari anak-anak 2 meter sebelum melakukan bowlingan, di mana aktiviti ini dilakukan untuk memberi gambaran awal kepada pelajar tentang teknik kemahiran yang mereka akan lakukan selepas ini. Selepas lakuan dijalankan, guru akan memberikan maklum balas prestasi, iaitu guru akan menyatakan bahawa corak pergerakan yang mereka lakukan adalah salah, dan guru akan menyatakan tentang pergerakan yang sebenar yang mereka perlu lakukan. Setelah itu, pelajar akan melakukan pemanasan badan sebelum melakukan aktiviti di fasa perkembangan yang terbagi kepada 2 variasi, iaitu variasi yang pertama adalah membowling secara statik dan di variasi yang kedua adalah membowling secara berlari anak-anak 2 meter sebelum melakukan bowlingan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baiklah, saya akan teruskan pembentangan dalam fasa perkembangan dalam aktiviti membowling statik. Di sini terdapat 3 elemen yang kami gunakan. Yang pertama ialah practice input. Murid akan melakukan lakuan membowling secara berulang-ulang bagi menguasai kemahiran lakuan tersebut, yang hanya menggunakan hayunan tangan sahaja. Yang kedua ialah arahan demonstrasi. Di sini guru akan menunjukkan cara pelaksanaan dengan betul dan disusuli dengan penerangan mengenai lakuan tersebut. Ini bertujuan untuk memberi murid-murid
pemahaman yang mencukupi mengenai kemahiran tersebut. Yang ketiga ialah maklum balas perspektif. Di sini guru akan melihat dan menilai murid sama ada menguasai kemahiran tersebut atau tidak. Jika murid belum menguasai kemahiran tersebut, guru akan memberi peluang kepada murid untuk memperbetulkan kemahiran yang mereka lakukan sehingga tepat dan lancar. Oke, sekian daripada saya. Saya pas kepada pembentang seterusnya. Tangan yang tidak memegang bola menegak di atas kepala, manakala tangan yang tidak memegang bola berada pada kedudukan dada. Kemudian tangan yang memegang bola segera diturunkan ke kedudukan jam 6, digantikan dengan tangan yang tidak memegang bola diangkat tegak ke atas kepala. Seterusnya, tangan yang tidak memegang bola berada di atas kepala segera diturunkan, bergerak serentak dengan tangan yang memegang bola di hayun lawan jam dari jam 6 hingga ke jam 12, yaitu dalam posisi 6, 5, 4, 3, 2, 1. Lepaskan bola pada kedudukan yang tertinggi untuk melakukan bowlingan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baiklah, saya akan meneruskan pembentangan, yaitu aktiviti lari landas. Praktis yang pun digunakan dalam aktiviti ini yang mana pelajar akan melakukan aktiviti yang melibatkan lonjakan kaki secara berulang-ulang sehingga mereka mahir dan menguasai. Sebelum itu, guru akan melakukan demonstrasi terlebih dahulu sebelum meminta pelajar untuk melakukannya. Ini adalah untuk memberi gambaran awal kepada pelajar tentang lakuan yang ingin dilakukan. Oke, seterusnya guru akan memberi maklum balas secara visual, yang mana guru akan menunjukkan video perlakuan kepada pelajar dan memberikan cadangan untuk melakukan penambahbaikan terhadap aktiviti yang dilakukan. Oke, sekian daripada saya, itu saja. Jika murid membowling dengan menggunakan tangan kanan, lonjakan perlu dilakukan dimulai dengan kaki kiri terlebih dahulu, manakala paha kanan perlu diangkat paras dan tangan kanan perlulah diangkat tegak melepasi paras kepala. Selepas membuat lonjakan, pastikan mendarat dengan kaki kanan terlebih dahulu dan turunkan tangan kanan perlahan-lahan disusuli dengan tangan kiri yang diangkat ke atas kepala. Kemudian, langkah kaki kiri ke hadapan, hayun tangan kanan lurus lawan arah jam sehingga melepasi aras kepala, disusuli dengan tangan kiri yang diturunkan serentak dengan tangan kanan. Lepaskan bola pada kedudukan yang tertinggi, yaitu di aras atas kepala. Salam sejahtera saya ucapkan. Saya akan menyambung dalam fasa kemuncak. Dalam fasa kemuncak ini, kami telah menetapkan satu jenis permainan kecil, yaitu membowling ke arah sasaran kon ataupun wiket yang telah diubah suai. Kami menggunakan jenis praktis spesifik, yang mana murid akan melakukan satu lakuan kompleks yang telah mereka kuasai dalam fasa perkembangan. Dan jenis arahan yang kami gunakan dalam aktiviti ini adalah arahan lisan. Kami memberikan arahan lisan kepada murid untuk menerangkan cara lakukan aktiviti ini secara spesifik agar murid dapat melakukannya dengan baik. Manakala jenis maklum balas yang kami gunakan adalah maklum balas kuantitatif, yaitu maklum balas ini membolehkan murid untuk membowling tepat ke arah kon. Contohnya, murid perlu mengangkat tangan lurus 180 darjah atas kepala terlebih dahulu sebelum melepaskan bowlingan. Saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Dalam permainan kecil ini, pelajar akan diarahkan untuk melakukan satu bowlingan kompleks yang mampu melantun mengenai sasaran wiket yang disediakan. Fase penutup bola
bola, murid diarahkan untuk melakukan penyejukan badan dengan static cooling down dan melakukan regangan bermula daripada kepala hingga ke kaki. Sebagai rumusan daripada aktiviti setiap fasa, murid dapat memperolehi melakukan kemahiran dengan betul, mengaplikasikan konsep gerakan dan prinsip mekanik asas kriket, menunjukkan keyakinan semasa melakukan aktiviti. Murid dapat menguasai kemahiran bowling. Murid dapat menjawab soalan latihan pengukuhan yang diberikan oleh guru berkenaan dengan kemahiran asas kriket, dan murid menguasai pembelajaran secara intensif. Sekian sahaja daripada kami.